Saya tertarik untuk membuat kenyataan ini, penjelasan ini, kerana sejak beberapa hari yang lalu terdapat sedikit perbalahan. Bukan perbalahan mulut, tetapi perbalahan pendapat perundangan di antara pemberi maklumat yang diwakili oleh peguam beliau dan pihak SPRM sebagai pihak berkuasa yang terbabit dalam aktiviti rasuah berkaitan dengan pengguna pakaian Akta 711, iaitu Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010, di mana fakta yang didedahkan melalui laporan media adalah pada 30 hari bulan Oktober, 11 hari yang lalu, pemberi maklumat dengan peguamnya telah pun disahkan hadir di pejabat SPRM untuk memberikan maklumat awalan dan memberi akses kepada satu sedutan atau keratan video berdurasi 17 saat pada masa ini, dengan syarat bahawa pemberi maklumat diberi immunity seperti yang dibenarkan di bawah Seksyen 6 Akta 711 tersebut, supaya beliau berani untuk mendedahkan kesemua perkara ini dan beliau tidak perlu khawatir tentang keselamatannya ataupun tindakan yang boleh diambil terhadapnya, sama ada oleh SPRM maupun mereka-mereka yang dikatakan mempunyai kuasa politik yang tinggi. Tetapi di pihak SPRM pula, beliau perlu ataupun mereka mengatakan mereka perlu untuk menyiasat terlebih dahulu sebelum menyatakan dengan rasmi sama ada mereka boleh memberikan aku janji dan immunity kepada individu tersebut di bawah Seksyen 6. So, ceritanya adalah yang mana dulu, ayam atau telur? Telur atau ayam? Bak kata peribahasa pasar biasa. Pertama sekali, rekod akan menunjukkan bahawa kes-kes rasuah yang dibawa ke mahkamah di Malaysia setakat ini, majoritinya, kebanyakannya melibatkan semua satu pihak. Biasanya pihak yang menerima, kerana nak buktikan aktiviti rasuah, semestinya lah satu pihak lain iaitu pemberi perlu menjadi saksi utama dalam kes tersebut. Justru di atas realiti inilah saya mengesyorkan kepada pihak SPRM bahawa jika pun pemberi maklumat ini adalah individu yang kononnya memberi rasuah sekalipun, pihak SPRM nescaya akan terima hakikat bahawa mereka perlukan keterangan individu ini untuk membawa pertuduhan jika keterangan lain lengkap terhadap penerima-penerima rasuah. Oleh kerana yang demikian, tidak ada perlu kelengahan untuk mengeluarkan imuniti daripada tindakan sivil ataupun jenayah dan untuk memberikan perlindungan daripada apa-apa tindakan yang boleh memudaratkan individu ini maupun untuk melindungi kesulitan maklumat sulit ini daripada terdedah sehingga siasatan selesai dan jika boleh sehingga tindakan pendakwaan diambil di mahkamah. Now, keduanya, jika pun dalam melakukan siasatan penuh kelak, SPRM mendapati bahawa bukan sahaja individu ini terlibat sebagai pemberi rasuah, tetapi ada bahagian-bahagian di dalam laporan tersebut atau aduan tersebut yang diberikan immunity itu mempunyai kepalsuan atau ketidakbenaran dan pihak SPRM perlu mengambil tindakan terhadap beliau. Pada masa itu, mereka boleh memikirkan bebas daripada isu sama ada dia adalah pemberi atau tidak, adakah kepalsuan itu hendak diambil tindakan dengan penarikan balik kekebalan tersebut. Jika itu pun berlaku, ini masih pada topik kedua, jika pun itu berlaku, maka di bawah Seksyen 11 yang sama, akta yang sama, pihak pemberi maklumat ini boleh mencabar di bawah undang-undang
penarikan balik imuniti tersebut melalui permohonan dan perintah mahkamah, dan mahkamah yang akan menentukan sama ada pihak berkuasa yakni SPRM berhak atau tidak menarik balik kekebalan ataupun imuniti pada masa itu berlaku. Jadi atas dasar itu, saya percaya kedua-dua pihak sewajarnya tidak perlu khawatir dan tidak perlu menyulitkan perkara ini dengan melengahkan isu imuniti atau kekebalan rasmi di bawah Akta 7711 supaya satu siasatan segera dapat dilakukan oleh pihak berkuasa SPRM berkaitan kandungan apa yang dikatakan beberapa video membabitkan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri sesebuah negeri yang berkaitan itu secepat mungkin. Kerana kelewatan siasatan walaupun sudah mula didedah boleh membawa kesulitan kepada kesiasatan, apatah lagi jika sememangnya pihak-pihak ini mempunyai kuasa politik. Seterusnya, yang ketiganya, saya juga percaya tidak ada perlunya untuk mana-mana pihak ini adalah tanpa mencampuri urusan guaman peguam pemberi maklumat itu untuk meminta bantuan campur tangan pihak eksekutif iaitu Perdana Menteri seperti mana yang dilaporkan oleh media Malaysia kini bertajuk video rasuah, pemberi maklumat hantar surat pada PM kait pemimpin tertinggi negeri, yang dilaporkan oleh pihak media Malaysia kini pada hari ini 11 November jam lebih kurang 10.20 pagi tadi. Kerana apa? Sebab Undang-Undang Akta 711 dan budi bicara serta kuasa yang diberi kepada pihak berkuasa SPRM adalah cukup jelas. Kita tidak perlu mana-mana proses perundangan dicampuri atau diminta pihak eksekutif mencampuri. Bukankah pada kebiasaannya kita menyelar mana-mana campur tangan pihak eksekutif sebagai campur tangan salah? Maka kenapakah pula kali ini kita nak minta pihak eksekutif yang sepatutnya tidak perlu campur tangan urusan ini, minta tolong mereka untuk campur tangan? Kenapa sekali air bah, sekali pasir berubah? Mentaliti inilah yang menjadikan negara kita sukar nak maju, yakni apabila kita tak perlu, kita kata benda tu tak molek. Tapi bila kita perlu, maka kita minta pula pihak Perdana Menteri maupun pihak kerajaan untuk mencampuri urusan yang tidak perlu mereka campur tangan. Kita perlu konsisten dalam pendirian kita dalam pengasingan kuasa di antara eksekutif dan pihak berkuasa.